Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Emran Azmi Rosli dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 22 Ogos. Pusat Kebudayaan Persatuan Rumpun Bajau Sama Sabah PRBSS mampu menyumbang kepada kemajuan sosio-budaya etnik Bajau Sama di negeri ini. Pusat Kebudayaan PRBSS yang siap dibina Julai lalu di tapak seluas 1 hektar di Kampung Lok Batik Tuaran itu juga akan menjadi satu lagi tarikan baharu kepada pelancong selain menjadi mercu tanda etnik yang ada di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata idea penubuhan Pusat Kebudayaan PRBSS bermatlamat memastikan semua yang terkandung dalam rumpun Bajau Samah dapat dipelihara hingga generasi seterusnya. Justru beliau mahu PRBSS terus konsisten memastikan etnik Bajau Samah tidak dilupakan generasi muda walaupun melalui pelbagai perkembangan teknologi. InsyaAllah tahun depan kita akan memohon kepada pihak kerajaan, Kementerian Pelancongan, kita adakan tiap-tiap tahun. Tarikhnya belum lagi kita putuskan untuk kita buatkan satu karnival budaya Bajau Sama Sabah setiap tahun. Jadi orang ramai boleh datang, macam pesta kamatan dan sebagainya. Datuk Haji Ji yang juga Presiden PRBSS berkata selepas merasmikan Pusat Kebudayaan PRBSS di Kampung Lok Batik Tuaran. Setakat ini, PRBSS mempunyai 17 cawangan antaranya di Tuaran, Kudat, Kota Marudu, Pitas, Kota Belud, Tenggilan, Tamparuli, Kuala Manggatal, Kota Kinabalu, Petagas, Kuala Penyu, Pulau Banggi dan Semporna. Sikap mesra kepada pelanggan dan amalan nilai-nilai murni perlu dibudayakan petugas Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sekaligus menjadi peneraju dalam perkhidmatan awam bagi memupuk toleransi untuk mengekalkan keharmonian masyarakat. Langkah itu seiring dengan konsep keluarga Malaysia yang menekankan prinsip kebersamaan. Ketika menyarankan perkara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, menerusi perkhidmatan awam yang berkualiti secara tidak langsung dapat mengukuhkan perpaduan sekaligus menjadi pilihan utama bagi penjawat awam lain untuk berkhidmat di Sabah. Betapa perlunya semangat toleransi itu terus diamalkan. Bukan saja kerana ada sesuatu yang menjadi intipati atau kekuatan bagi kita di Sabah, tetapi juga sesuatu yang amat berguna dalam usaha menjaga hubungan antara satu dengan lain. Tak kira dari mana mereka datanglah. Datuk Masidi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Keranan bercakap kepada RTM di Ranau. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran dan ceramah perdana peringkat negeri Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Majlis menyaksikan Johan Kari dinobatkan kepada Tamin Ali dari Pejabat Kesihatan Kawasan Beaufort yang mewakili zon pedalaman, manakala Johan Kariah disandang Sahima Arifin yang bertugas di Pejabat Kesihatan Kawasan Beluran mewakili zon Pantai Timur. Johan Kari dan Kariah akan mewakili JKNS Sabah ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan Kementerian Kesihatan yang akan berlangsung di Kelantan Oktober depan. Pelbagai aktiviti diadakan sempena Bulan Kebangsaan bagi menyemarak semangat cintakan negara. Terbaru, Karnival Semarak Unity Merdeka Keluarga Malaysia Teguh Bersama Anjuran Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah diadakan di Padang Bandaran Keningau. Menurut pengarah JPNIN Sabah, Delin Lid Blaun, Keningau dipilih berdasarkan jumlah kawasan rukun tetangga KRT terbanyak dan aktif di seluruh negeri. Ia sekaligus mencapai objektif utama karnival tersebut iaitu memupuk semangat persefahaman dan muhibah antara masyarakat pelbagai kaum di negara ini ke arah merealisasikan aspirasi perpaduan keluarga Malaysia. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri Sabah memilih daerah Keningau ini selaku tuan rumah, memandangkan daerah Keningau merupakan KRT yang terbanyak di negeri Sabah. Di negeri Sabah kita ada 1,060 KRT dan di daerah Keningau ada 83 KRT secara keseluruhannya. Program-program seperti ini memang baik kerana program ini adalah untuk memupuk semangat cinta kepada negara Malaysia kita dan juga negeri Sabah dan Keningau amnya
Dan sebagai satu simbolik kita menghargai semangat perjuangan pejuang-pejuang kita yang terdahulu. Gembiralah sebab Keningau ini telah dijadikan sebagai tempat pelancaran dan program ini sungguh baiklah kerana boleh menyemarakkan semangat kecintaan kepada negara. Lebih-lebih lagi pada ketika ini. Karnival bermula seawal 7 pagi diadakan serentak di seluruh negara. Usaha menambah baik infrastruktur, khususnya jaringan pengangkutan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bandau di Kota Marudu akan diberi keutamaan. Langkah itu bukan sahaja akan memberi keselesaan kepada penduduk, malah memudahkan petani membawa keluar hasil pertanian. Wakil rakyatnya Datuk Wetrom Bahanda yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri memaklumkan antara jalan yang telah dinaik taraf ialah Jalan Bintasan, Malapak, Korongkom dan Jalan Marudu Laut. Beliau juga akan memohon peruntukan daripada kerajaan negeri bagi menaik taraf jalan kampung yang terpencil iaitu Gentoi dan Pampang Pering. Mengupgrade segala jalan-jalan utama di peringkat kampung kerana inilah yang paling penting untuk kita mengubah ataupun mengubah ekonomi di peringkat kampung. Dengan adanya jaringan jalan raya yang baik, penduduk kita dapat mengeluarkan hasil-hasil pertanian. Dalam masa sama, katanya bagi meningkatkan ekonomi setempat, masyarakat diajak mengusahakan penanaman getah sebagai sumber pendapatan. Pihak pengurusan Bank Simpanan Nasional BSN diminta mempercepat proses pembukaan cawangan baharunya di daerah Pitas. Ia bagi memudahkan penduduk daerah itu mendapatkan perkhidmatan berkenaan tanpa perlu ke Kota Marudu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pitas, Datuk Seri Rudi Awah memberitahu permohonan pembukaan cawangan baharu BSN Pitas telah dikemukakan setahun lalu dan kini dalam proses menunggu giliran. Dan tahun ini saya telah berjumpa dengan Timbalan Menteri Kewangan 2 dan dia telah mengatakan bahawa Bank Simpanan Nasional Pitas adalah nombor yang ke-33 di seluruh Sabah dan telah pun diadakan dalam mesyuarat baru-baru dan akan diambil tindakanlah. Datuk Seri Rudi menyatakan demikian kepada pemberita selepas gimik penyerahan bantuan keluarga Malaysia BKM menerusi bank bergerak di perkarangan pejabat urus setia daerah Pitas. Seramai 465 penerima BKM yang tidak mempunyai akaun bank menerima bantuan itu secara tunai. Perkembangan semasa COVID-19. 225 kes baharu COVID-19 direkodkan semalam iaitu 37 kes lebih rendah berbanding Sabtu. 1 kematian direkodkan di Kota Marudu. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, penurunan angka jangkitan dipengaruhi jumlah sampel ujian yang lebih rendah iaitu 2,130 dengan kadar positif 10.66%. 8 daerah mencatat jangkitan baru 2 angka, manakala 11 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baru. 221 jangkitan baru adalah dalam kategori 1 dan 2, 3 dalam kategori 3 dan 1 kes dalam kategori 4. Pendapatan purata 215 peneroka di Suan Lambah Kinabatangan mencecah lebih 1.178 juta ringgit setakat Julai lalu dengan purata dividen RM900 sebulan untuk setiap peneroka. Peneroka turut menerima pendapatan tambahan melalui projek aktiviti ekonomi tambahan AET dengan hasil terkumpul lebih RM731,000 dalam tempoh sama. Menurut Pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS, Datuk Abdul Ghani Muhammad Yassin, AET dilaksana bagi menambah pendapatan peserta seperti dalam projek pertanian, penternakan dan aktiviti berkaitan produk hiliran. Antara projek AET yang dijalankan di rancangan Suan Lambah termasuklah projek madu kelulut, ayam pedaging, fertigasi cili dan rumah burung walit. Beliau berucap dalam program Muhibah dan Mesra Peneroka Suan Lambah dan masyarakat setempat di Dewan Rancangan Suan Lambah Kinabatangan. Berucap dalam majlis sama, Adun Sukau, Datuk Jafri Arifin mencadangkan kerajaan negeri menyediakan tanah bagi tujuan penempatan dan pertanian generasi kedua dan ketiga rancangan Suan Lambah. Ketika ini, jumlah keluasan tanah peserta LKTNS di Suan Lambah adalah seluas 1,137 hektar.
Kerjasama erat dan sokongan padu ibu bapa terhadap aktiviti yang dirancang pihak sekolah berupaya membantu kemenjadian pelajar. Ia juga secara tidak langsung menyumbang kepada kecemerlangan sekolah. Menurut Pesuruhjaya Kehormatan Rela Tan Sri Liew Yun Fah, sokongan ibu bapa dan guru terhadap penglibatan pelajar dalam setiap program di sekolah juga dapat menghindari pelajar daripada terlibat gejala tidak sihat. Hari ini saya gembira saya datang ke kem tentera ini, saya dapat majoriti ibu-ibu yang dapat meruangkan masa bersama-sama. Kerana bagi saya, anak kita punya. Sebagai ibu bapa, kita harus memainkan peranan, pastikan anak kita berjaya. Beliau ditemui media selepas merasmikan kejohanan olahraga Sekolah Kebangsaan SK Kem Kubota Tawau kali ke-30. Sementara itu, Guru Besar SK Kem Kubota Fatimah Magdirur berharap hubungan akrab dan kerjasama erat antara ibu bapa dan guru yang sudah lama terjalin sentiasa terpelihara. Saya rasa amat berbanggalah sebab peranan PIBG di sekolah ini memang amat-amat baik. Ya. Ibu bapa apa juga aktiviti yang dibuat oleh sekolah, ibu bapa turut serta. Sempena kejohanan ini, pihak sekolah menerima sumbangan sebanyak RM3,000 bagi membantu melancarkan program dan aktiviti yang dirancang. Pertandingan bintang lagu-lagu Bajau Sama yang dijenamakan semula kepada bintang Soromas memangkin usaha mengekalkan identiti budaya yang menjadi mercu tanda tamadun bangsa di negeri ini. Penjenamaan semula pertandingan itu juga antara medium terbaik dalam mempromosi bahasa rumpun Bajau Sama ke peringkat lebih tinggi. Setiausaha Sulit Kanan kepada Ketua Menteri Dato' Armizan Muhammad Ali yakin usaha sedemikian mampu menarik lebih ramai generasi muda menjadikan bahasa ibunda itu sebagai bahasa pertuturan harian di samping menyatupadukan masyarakat majmuk di Sabah. Untuk memastikan warisan budaya dan adat kita ini dipertahankan, dikekalkan, tetapi juga ia merupakan salah satu medium untuk kita mempromosikan bahasa rumpun Bajau Sama ini kepada generasi muda untuk memastikan ia dapat diwarisi, ia dapat dituturkan zaman berzaman. Beliau menyatakannya kepada RTM sempena pertandingan bintang Soromas di Tuaran. Rozaini Razali mewakili Tuaran dinobatkan juara sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000, manakala naib juara dan tempat ketiga masing-masing disandang Farihana Matnin mewakili daerah Beluran dan Natasha Asli dari Tuaran. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita Pagi Sabah edisi Isnin 22 Ogos. Terus semarakkan semangat cintakan negara, keluarga Malaysia teguh bersama. Saya Emran Azmi Rosli, salam hormat.